أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kali ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumaat, ya, dan kita ambil keberkatan hari Jumaat ini untuk menambahkan amalan kita, terutamanya dalam kita memahami kalamullah iaitu Al-Quran, agar Al-Quran itu kita dapat fahami dan kita jadikan penghayatan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Saya terus kongsikan skrin perkongsian kepada senarai-senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada alif mim nun. Alif mim nun. Sekarang ni kita pergi kepada kumpulan kata kerja yang dibangunkan mengambil wazan yang keempat, ya, wazan keempat, kerana untuk membina pengertian daripada alif mim nun iaitu aminah. Kata dasar aminah bermakna percaya. Nah, untuk membawa erti dari percaya kepada beriman, Al-Quran menggunakan bentuk wazan yang keempat, ya. So kita akan lihat di seluruh Al-Quran tu perbincangan tentang beriman adalah menggunakan aminah dalam bentuk wazan yang keempat, ya. So kalau kita tengok di senarai ini, pertama kali ayat yang menggunakan konsep beriman ialah dalam ayat yang ayat yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah, ya. Mungkin saya kongsikan dululah, ya, kongsikan di mana kita lihat kalimah pertama digunakan di sini ialah yu'minuna. So saya akan kongsikan dengan dalam menggunakan alquran.com ni, view bawah, tak boleh. Okey. So di dalam ayat ketiga Allah kata allazina yu'minuna bil ghaibi, ya. So yu'minu ni kalau ditekan sini, ini adalah ayat yang pertama di mana kalimah aminah digunakan dalam bentuk beriman, iaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, ya. Dan sekali lagi di dalam ayat yang keempat Allah mengulanginya, iaitu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau, iaitu Muhammad, dan juga apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, ya, iaitu sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Zabur dan Injil semua diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Jadi mereka-mereka ini juga beriman, ya. Kemudian seterusnya digunakan dalam ayat yang yang ke-6, di mana Allah kata sekali lagi yu'minuna, kalimah yang sama di dalam ayat ketiga dan empat tu, tetapi dalam konteks tidak beriman, ya. Mereka tidak beriman, yang ni, ya, la yu'minu, ya. So dalam ini ada tambahan la menunjukkan mereka tidak beriman, ya. Kemudian di dalam ayat ke-8, ini ayat ke-8, ya, di mana Allah mengatakan dalam bentuk amanna, ya, bentuk amanna,
daripada aminah tadi mengambil bentuk amanna. Kalau ini tadi dia dalam bentuk fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' maklum wazan keempat yang jamak. Di sini dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan keempat juga jamak. Na ni berarti kami, ya, kami telah beriman, ya. Kemudian Allah gunakan di hujungnya wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman, ya. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Dalam bentuk mu'minin adalah isim fa'il, ya, isim fa'il wazan keempat yang jamak, ya. Wazan keempat yang jamak di sini dia mengambil i'rab yang majrur disebabkan ada harfun jar bi, ya. Okey. Lepas tu dia dalam ayat yang ke 9, ya, sekali lagi Allah menggunakan beriman dalam bentuk fi'il madhi jamak kepada orang yang ketiga, iaitu mereka, ya, wallazina amanu, ya. Sebelum tu wallazina yu'minuna adalah fi'il mudhari' dalam ayat ketiga dan keempat. Di sini wallazina amanu ialah dan orang-orang yang beriman, maknanya telah beriman, ya, telah bersyahadah dan mengaku diri mereka beriman, dipanggil wallazina amanu. Ini adalah dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan keempat yang jamak. Of course dia muzakkar, ya. Wallazina amanu adalah amanu itu dari jantinanya dia adalah muzakkar, ya, yani. Okey. Okey, apakah konteks muzakkar di sini? Ialah amanu, wallazina amanu ni adalah sekumpulan mereka-mereka yang telah beriman, ya. Mereka yang telah beriman bermakna ramai, ya. Dalam kumpulan tu ada lelaki dan perempuan, bukannya bermakna lelaki saja, ya. Dia mengandungi ada orang lelaki, ada orang perempuan, husband and wife beriman, ya. Dan ramai husband and wife, dia jadi satu kumpulan. Jadi kumpulan tu termasuk lelaki dan perempuan, ya. Jadi dari segi bahasa morfologi, apabila kumpulan tu mengandungi dua-dua jantina, lelaki dan perempuan, jadi kalimah yang digunakan adalah dalam bentuk muzakkar, ya. So dia jadi amanu, ya. Bukannya bentuk bentuk muannas, ya. Muannas memang dah tak boleh lah sebab ada lelaki dalam tu. Jadi kalau kumpulan tu purely lelaki pun digunakan muzakkar. Kalau kumpulan tu ada campuran lelaki dengan perempuan pun digunakan juga muzakkar. So sebab itulah di sini amanu, ya, digunakan dalam bentuk muzakkar. Kemudian di dalam muka yang sama kita tengok sekali juga digunakan dalam ayat yang ke 13, ya, 13 iaitu di sini, ya. Maka naik atas sikit. Okey, muka surat 13 iaitu sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, ya. 4 kali di dalam ayat yang ke-14 saja terdapat kalimah-kalimah yang dibentukkan daripada alif mim nun tu sebanyak 4 kali, ya. Iaitu pertama sekali ialah aminu, ya. Tadi kalau kita bawa ke atas tadi ialah amanu, di sini amanu mim baris atas iaitu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi wazan keempat, ya, wazan keempat yang jamak dan muzakkar. Tetapi di sini dia aminu, ya. Apakah beza dia?
beza dia mim saja ya. Yang tadi mim baris atas, yang ni mim baris bawah kasrah. Ya. So hanya dengan membezakan dengan mim tu kita boleh mengenal dia adalah di sini fi'il amar. Yang tadi fi'il madhi, past tense. Yang ni ialah fi'il amar ialah kata suruhan ya, yang juga jamak. Apakah tanda jamak dia? Waw alif ziyadah tu lah. Ya. Jadi amanu, mereka telah beriman. Aminu, berimanlah kamu semua. Itulah konteks. Ya. Jadi di sini wa iza qila lahum aminu. Dan apabila dikatakan, qila ni adalah fi'il madhi majhul, wazan satu kepada qala. Kalau maklum dia qala, kalau qila adalah majhul kepada qala, maknanya dikatakan, telah dikatakan. Qala bermakna dia telah berkata. So dalam konteks ini dia adalah apabila dikatakan, ya, telah dikatakan lahum kepada mereka aminu. Jadi kata perintah ataupun kata suruhan, berimanlah kamu semua. Kama, seperti mana, amanan nasu. Sekali lagi amanah digunakan di sini. Dia ini aminu fi'il amar. Yang jamak di sini adalah fi'il madhi yang mufrad. Ya, tidak ada waw alif ziyadah, bermakna dia mufrad. Ya, mufrad kepada an-nasu. Ya, an-nasu adalah kumpulan yang ramai. Ya, dia adalah fa'il dia. Ya, kefa'il kepada mana, ya. So apabila bentuk manan nasu ni kita panggil dia adalah jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah di mana kata kerja dimulakan ya sebelum fa'il dia, sebab itu dia mengambil bentuk mufrad, walaupun yang fa'ilnya adalah tergolong daripada orang yang ramai, tapi dari konsep bahasa morfologi Arab, ya, an-nas tu ialah satu kumpulan manusia, dia juga dikira sebagai mufrad, ya, untuk menyesuaikan dengan mana di sini, ya. So, mana adalah dia tidak mengambil amanun nasu, tidak, ya. Dia akan mengambil amanan nasu. Okey. Dan sekali lagi digunakan di sini anu'minu. Ya, anu'minu. Qalu anu'minu. Juga daripada amanah, ya. Tetapi di sini fa'il dia ialah nun. Nun ni dia adalah kami. Jadi kalau fa'ilnya di hadapan, kita tahu ini jenis fa'il mudhari', ya. Nun tu adalah kami, disebabkan dia mengambil wazan yang keempat, nun tu mengambil baris hadapan, ya. Kalau wazan satu, nun mengambil baris atas. Tetapi ini wazan yang keempat. Sebab itulah nun tu mengambil baris dhammah, ya. Jadilah kemudian ada hamzah qata' di awalan tu menunjukkan kalimah ni adalah bentuk soalan. Hamzah ni dipanggilkan hamzah istifham, ya. Patutkah kami beriman? Itu dia, ya. Patutkah kami beriman? So ni nun ni adalah ramai, ya. Jadi dia jamak. So dalam pembentukan kalimah jamak membabitkan kami, ya. Nahnu mutakallim, kami, jamaknya tidak ditambah waw alif ziyadah, ya. Ingat, ya. Sama ada musanna ataupun jamak, tidak ada penambahan, ya, kepada nu'minu. Nu'minu ni boleh jadi kami seorang, boleh jadi kami berdua, dan boleh jadi kami yang ramai. Dia punya konstruk dia, ejaan dia tetap sama, ya. Nu'minu.
So bermakna anomino ni boleh berlaku dalam 3 keadaan, ya, bergantung kepada ayat tu, ya. Dalam konteks ni anomino ni ramai, ya. Kalau konteks kalau katalah seorang pun ejaannya samalah, ya. Jadi mereka berkata qalu anu'minu, ya, kama amanat sufaha, ya, seperti mana, ya, orang-orang yang bodoh. Dia kata as-sufaha ni ialah orang-orang yang bodoh itu telah beriman, ya. As-sufaha, ya, adalah kumpulan-kumpulan ramai orang lah, ya. So sekali lagi ini juga dalam bentuk apa, jumlah fi'liyah bermula dengan amanah tu. Jadi dia mengambil amanah dalam bentuk singular, bukannya jamak, ya, mufrad. Amanah sufaha, ya. Itulah apa di dalam ayat yang ke 13, ya. 13 terdapat berapa kali digunakan aminu, amana, anu minu, kemudian mana sekali lagi, ya. So semua tu mengambil bentuk dalam wazan yang keempat, ya. Okey. Dan di dalam ayat yang ke-14, ya, dalam ayat ke-14 sekali lagi digunakan kalimah amanu, ya. Amanu ni adalah jamak kepada amana di sini, ya. Jadi so dalam di sini kita lihat dia tidak ada fa'il munfasil, ya. Yang ini dipanggilkan fa'il munfasil. Dia dia berasing daripada kata kerja, jadi dia membentuk jumlah fi'liyah. Seperti juga di sinilah. So di sini fa'ilnya di mana? Di dalam ni, dan waw al-ziyadah ni adalah fa'il, ya. So dia mengambil bentuk yang jamak, ya. Jadi fa'il madhi maklum wazan keempat yang jamak, ya. Jadi mereka telah beriman. Maksudnya inilah mereka telah beriman, ya. Wa iza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka itu bersama, ya, atau bertemu ataupun bersama dengan orang-orang yang telah beriman, ya, qalu amanna, sekali lagi digunakan amanna, ya, daripada 3 huruf akar yang sama. Mereka berkata kami telah beriman, ya. Wa iza khalau ila syayatinihim, dan apabila khalau ni mereka ni bersama ila syaitan mereka. Maksud mereka syaitan mereka ni apa? Kawan-kawan mereka, ya. Kawan-kawan orang-orang munafik ni Allah gelar mereka sebagai syaitan kerana perangai-perangai mereka, ya, tak ubah seperti perangai-perangai syaitan yang nak menjauhkan manusia daripada agama Allah. Betul Allah kata syayatinihim, ya. Jadi apabila mereka bersama dengan kawan-kawan mereka tu, Allah qalu, mereka berkata inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kamu semua. Innama, hanyalah, sesungguhnya hanyalah, nahnu, kami, mustahzi'un, kami ni hanya mempermain-mainkan mereka itu. Maksud dia mempermainkan orang-orang beriman tu, ya, yakni allazina amanu tadi, ya. So itu ungkapan-ungkapan percakapan orang-orang munafik, ya, dalam ayat 14, ya, yang bermula daripada ayat yang ke-8, ya. So Allah menceritakan kepada kita kisah-kisah orang munafik ni bermula daripada ayat ke-8 ni, ya, di mana Allah kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan ada di antara manusia itu ada yang berkata amanna, kami telah beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa ma hum, sedangkan Allah kata wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka itu tidak pun beriman, ya. So ini sebagai contoh untuk kita melihat, ya, di manakah kalimah-kalimah yang berkaitan dengan manna tadi, ya, di dalam korpus tu disenaraikan satu-satu. Ni dia, ya.
daripada ayat ini, ayat yang ketiga, kalau kita boleh lihat tepi itu, ayat yang ketiga, yu'minuna. Yang keempat pun yu'minuna, ya. Kena yang keenam yu'minuna, tetapi dalam konteks la yu'minu, maknanya mereka tidak beriman, ya. Dan ayat ke-8 yang kita bahaskan inilah amanna. Cuba lihat di sini, ya, ejaan hari semalam saya sudah menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jumpa alif yang tanda panjang ni, sebenarnya ejaan dia bukanlah alif tanda panjang. Sekarang ejaan dia ialah dalam bentuk mad badal, ya, iaitu alif hamzah yang diikuti dengan alif. Jadi sepanjang dua harakat, ya. Manna. Sini pun samalah ni, ya. Ini sepatutnya ialah mad badal seperti mana yang kita lihat di dalam Al-Quran tadi. Kalau kita boleh revisit dia, tengok manna ayat ke-8 ni, penulisan dia sepatutnya macam yang ini, ya. Ni mad badal, ya, manna. Yang ni manu, ya. So dia dalam bentuk mad badal, ya. So bukannya dalam apa yang dikongsikan dengan kita oleh korpus ni, kita kena perbaiki, ya. Ini masih lagi menggunakan penulisan lama, ya. So amanna bermakna kami, mulakan dengan fa'il dia kami itu, kami telah beriman, ya. Atas tadi yu'minu, macam mana nak mengenalkan ya berhadapan dengan waw nun tu bermakna mereka, ya. So di sini mereka berterusan beriman sebab dia fi'il mudhari', ya, sama dengan sini, ya. Mereka sentiasa beriman. Sini mereka sentiasa tidak beriman, ya. Ini dalam konteks la, ya, la yu'minu na. Di sini amanna, kami telah beriman, ya. Kami telah beriman dengan Allah, wabil yaumil akhir, dengan hari dan dengan hari akhirat. Okey. Kemudian amanu, beza amanu dengan amanna hanyalah fa'il saja, ya. Iaitu di sini fa'il dia na, sedangkan di sini fa'il dia ialah waw alif ziyadah. Waw alif ziyadah membawa erti mereka. Jadi fa'il dia adalah mereka, ya. Okey, sebagaimana yang saya katakan tadi, mereka ni boleh jadi dalam konteks semua tu orang lelaki, ataupun mereka itu adalah campuran lelaki dan perempuan pun akan menggunakan waw alif ziyadah juga, ya, dalam bentuk fa'il yang muzakkar, ya. Di sini fa'il dia na. Na adalah nahnu mutakallim, ya, dipanggilkan nahnu mutakallim, orang pertama, yang maksudnya kami, ya. Kami, dia disebabkan alif, jadi nun tu mengambil baris atas lah, ya. Nun mengambil baris atas. Di sini disebabkan oleh waw, nun tidak boleh mengambil baris atas, dia kena mengambil baris hadapan. Amanu, asalnya ialah mana, seperti mana di bawah ni, ya, asal dia macam ni, mana. Kalau tidak ada waw alif ziyadah, dia akan nun mengambil baris atas. Bila ada waw dengan alif ziyadah ni, fa'il yang jamak tu, jadi nun tu perlu diubah kepada baris hadapan, ya. Dia tidak boleh lagi mengambil baris atas, ya. Jadi amanu bermakna mereka telah beriman, ya. Okay. So siapakah mereka tu? Di sinilah, ya, allazina, ya, orang-orang yang telah beriman, ya. Okey. Di sini amanu, kemudian tetapi ayat yang selepasnya ialah aminu, ya. Ini dia, beza dia hanya mim saja. Satu mim baris atas, satu mim baris
bawah ya. So macam mana kita nak mengenal yang ini? Yang pertamanya ialah kalau kita gunakan template ya, template yang saya biasa kongsikan tu, kita cuba keluarkan template tu sekarang. Wazan keempat ya, fokus kepada wazan keempat. Mana dia? Wazan keempat ialah di sini ya, row ke-9 ni. Ni dia. Okey. Min baris atas ataupun baris bawah bermakna dalam acuan ni mim adalah huruf ain ya, yang ni dia. Okey. Jadi amanu adalah daripada acuan af'ala ya. Sebelum jadi amanu dia adalah amana, jadi mim tu baris atas, ain yang berbaris atas. So bermakna dia adalah fi'il madhi ya. Sini fi'il madhi maklum ya, wazan keempat. Ini acuan dia ya, menjadi mana ya, kemudian amanu. Yang satu lagi ialah aminu. So aminu, lihat mim baris atas ya. Mim baris atas maknanya konstruk yang sama ni, tetapi ain baris bawah, itu yang ni. Ya, so dia punya acuan ialah af'il. Dia adalah fi'il amar. Lihat sini fi'il amar ya. Jadi aminu mengambil bentuk fi'il amar wazan keempat. Sebab inilah acuan dia. Ya, dan dijamakkan bila ditambah wa alif ziyadah di ujungnya, jadi lam ni ditomahkan ya. Asalnya ialah lam yang sakinah ya, lam yang sukun, sebab fi'il amar mengambil bentuk yang majzum ya. Itulah cara mengenal ya. So amanu daripada mana? Daripada af'ala. Aminu daripada af'il ya, tambahkan wa alif ziyadah jadilah af'ilu ya. Digunakan dalam konteks 3 huruf akar alif mim nun, dia jadi aminu ya. Jadi aminu. So kita balik kepada ayat tadi di sini ya. Satu, amanu daripada acuan af'ala, yakni aminu adalah acuan af'il ya, fi'il amar. Okey. Dan amana adalah mufrad kepada manu ya. Ni jamak, yang ini adalah mufrad dia ya. Anuk minu ya adalah dalam bentuk soalan ya, dan yang ini adalah fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' yang mufrad ya. Bentuk dia mufrad, tetapi dalam konteks ni dia adalah jamak ya. Dia adalah jamak kerana yang berkata tu kami itu ialah ramai ya. Ini dia. Dan sebelum tu mereka berkata. So mereka telah berkata. Jadi mereka tu adalah ramai. Inilah buktinya yang menunjukkan nun ni adalah jamak. Tetapi konstruk dia ya, penulisan dia tidak ada waw alif ziyadah macam ini ya. Dan sepatutnya bukan waw alif ziyadah lah, sebab ini adalah bentuk fi'il mudhari'. So sepatutnya dia ada penambahan waw nun. Nu'minuna, tapi untuk kami tidak ada ya. Kami tidak mengambil imbuhan waw nun ataupun waw alif ziyadah ya. Jadilah muskil tak? Assalamualaikum. Kalau alif hamzah qata' alif hamzah qata' tu dia hamzah istifham. Kalau dia hamzah qata' tu di bawah macam illa tu, dia hamzah qata' di bawah pun istifham ke tidak? Tak ada. Istifham hanya mengambil baris atas saja. Oh betul. Kalau dia ada baris bawah tu, itu bukan istifham dah. Tak ada istifham yang mengambil baris bawah, tak ada. Walaupun hamzah qata' tu hamzah di bawah Ya, kalau dia berbaris bawah, dia bukannya hamzah istifham. Okey.
Ya, okey, saya cuba nak habiskan sampai habis muka surat yang ketiga tadi, ayat sampai ayat yang ke-14. Ya, itu saja ya untuk kita kongsikan hari ini. Ya, dan akhir sekali yang lain tu repeat saja ya. Amanah pun kita sudah kenal, jadi amanu pun kita sudah kenal, dan amanah pun adalah yang sama juga ya, yang digunakan sebelum ni dalam ayat 8, kali ini digunakan dalam bentuk dalam ayat ke-14 yang bermakna kami telah beriman ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila ya laku tu maknanya mereka bersama ataupun mereka bertemu, allazina amanu, orang-orang yang telah beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah pun beriman ya. Itu perkongsian kita hari ini sehingga ayat yang ke-14 ya, dan ayat seterusnya kita akan lihat juga dalam ayat yang ke-25, 26, 41 dan seterusnya. Kemungkinan tuan-tuan sudah pun boleh mengenal ya, sebab dia adalah ulangan saja ya, ulangan, dan kita akan bahaskan kalau kita lihat pembentukan dia sedikit berbeza daripada apa yang kita telah lihat tu ya. Kenapa dia berbeza dan apakah konteksnya di dalam ayat-ayat itu ya. So kemungkinan yang ni tuan-tuan sudah mengenal, yang ni pun patutnya tuan-tuan sudah mengenal. Apakah clue dia? Mim baris bawah ya. Mim baris bawah sini ya. Mim baris bawah bermakna apa? Ini adalah fi'il amar ya. So waw ni waw ataf saja, tambahan menunjukkan dan, maknanya sini dan berimanlah kamu semua, itu maksud dia ya. So itu insya-Allah kita akan sambung nanti dari hari Isnin yang kita akan lihat beberapa kalimah yang sedikit berbeza tu kita akan kupaskan ya. Termasuklah di sini yu'minu ni dia sikit berbeza, sebelum ni kita belum jumpa di atas ni, jadi kita akan kongsikan. Yang kita jumpa ialah yu'minuna ya. Kita belum jumpa lagi yu'minu. Di sini beza dia ialah di sini menggunakan waw alif ziyadah, sedangkan di sini menggunakan waw nun sebagai imbuhan yang jamak ya. So insyaAllah kita berhenti perkongsian kita setakat ini untuk pagi ini. Kita akan sambung perkongsian kita di hari Isnin seperti biasa pukul 7 suku pagi insyaAllah ya, selama 3,5 jam ya.